Tajuk elektrik 5. Objektif pembelajaran untuk kali ini ialah menjelas dengan contoh sumber yang menghasilkan tenaga elektrik. Yang kedua, mengenal pasti susunan mentol secara bersiri, selari dalam lita elektrik lengkap. Dan yang ketiga, belakang rajah lita bersiri dan lita selari menggunakan simbol. Okey, untuk sesi kali ini 3 objektif pembelajaran yang ingin kita capai. Okey, yang pertama, sumber tenaga elektrik. Ada berapa? Ada 7. Yang pertama, generator. Generator membekalkan tenaga elektrik ke pump udara di dalam kolam. Yang kedua, akumulator membekalkan tenaga elektrik pada kenderaan bermotor. Yang ketiga, membekalkan tenaga elektrik pada lampu elektrik. Di nama ni dia ada dekat basikal. Basikal untuk mengadakan lampu. Jadi tenaga elektrik yang dibekalkan tak banyaklah, sikit je bergantung kepada kayuhan yang kita tahu. Empat ialah self-crank, membekalkan tenaga elektrik kepada lampu sulur. Ni contoh contoh. Self-crank ni dia membekalkan tenaga elektrik yang kecil kepada peralatan seperti lampu sulur, jam dinding, remote, apa lagi, mainan. Itu kita guna self-crank. Okay, nombor 5 ialah sel suria, membekalkan tenaga elektrik kepada peralatan seperti pemanas. Kita guna sel suria. Okay, yang keenam ialah jana kuasa hidroelektrik, tenaga elektrik perindustrian dan kegunaan domestik. Jadi sumber tenaga elektrik daripada jana kuasa elektrik ni dia membekalkan tenaga yang tenaga elektrik yang besar lah. Okey. 7. Bateri digunakan pada bimbit untuk berfungsi. Okey, apa beza sel kering dengan bateri? Sel kering ni yang kecil yang ada dalam mainan, dalam remote TV, itu kita panggil sel kering. Bateri ni seperti bateri dalam telefon bimbit, bateri dalam lampu yang rechargeable tu kan, yang mana kita bateri yang kita tak, kalau dah habis tenaga tu kita charge. Bateri yang boleh kita panggil bateri lah. Kalau macam sel kering ni kalau habis kita tak charge lah kan, kita tukar yang baru. Sel kering yang benda tu. Okey. Seterusnya kita ingin kenalkan lita elektrik lengkap. Apa elektrik lengkap? Okey, lita elektrik lengkap, sesuatu lita yang dikatakan lengkap ni dia mesti ada 4 komponen. Komponen asas iaitu sel kering, mentol, suis dengan wayar. Okey, yang mana satu suis? Okey, this one is suis. Okey, yang ni ialah sel kering, yang ni ialah wayar penyambung mentol. Jadi bila cukup 4 ni dalam satu lita tu ada keempat-empat ni, kita panggil dia lita elektrik lengkap. Contohlah dalam lita tu tak ada mentol, ada sel kering penyambung suis, tak lengkap. Dalam lita tu semua ada kecuali sel kering je. So lita tu tidak lengkap. Jadi pastikan dalam lita tu ada keempat-empat ni, barulah kita panggil dia sebagai lita elektrik lengkap. Faham kan? Seterusnya, pergi kepada fungsi, suis dan simbol komponen. Okey, simbol komponen. Okey, nombor 1. Ni ialah sel kering. Gambar ni ialah sel kering. Sel kering. Okey, simbol dia panjang pendek. Pendek. Okey, fungsi dia membekalkan elektrik kepada lita. Okey, baik murid-murid, sel kering ni satu sel kering, simbol dia mesti ada 2 garisan. Satu panjang, satu pendek. Satu panjang, satu pendek. Maksudnya satu sel kering. Yang panjang ni, garisan yang panjang ni ialah terminal positif. Garisan yang pendek ni terminal negatif. Jadi kalau kita tengok simbol ni kan, simbol ni ada berapa garisan? Ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya simbol ni mewakili berapa sel kering? Satu sel kering ada 2 garisan. So kalau dia ada 6 maksudnya dia mewakili 3 sel kering.
Pastikan awak susun seli lah. Simbol ni dilukis dengan betul lah. Maksudnya panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek. Itu memang simbol sel. Kalau silap kalau awak lukis dia punya garisan ini sama panjang je. Lah. Satu panjang, satu pendek. Menunjukkan terminal positif. Okay, clear? Kedua ialah mentol. Mentol, okay, ni simbol mentol. Ni simbol gambar ni tak betul. Simbol yang sebenar ialah macam ni. Ni. Bulat, tanda X. Bulat, tanda X. Ni ialah simbol, simbol, okay. Simbol mentol ialah bulat macam ni. Bukan macam ni. Okay, nanti cikgu betulkan lah yang ni. Menghasilkan cahaya apabila elektrik melaluinya. Nombor 3 ialah Swiss. Swiss melengkapkan fungsi dia ialah melengkapkan atau memutus litar. Okey, baiklah. Kita tengok ni gambar dia Swiss. Betul lah Swiss. Ni dalam keadaan apa ni? Swiss ni dalam keadaan terbuka. Swiss terbuka. Bila Swiss terbuka, jadi simbol dia mestilah kita lukis dalam keadaan dia terangkat ni. Garisan ni maksudnya naik ke atas lah. Ini menunjukkan Swiss terbuka. Bila Swiss terbuka, elektrik mengalir tak? Elektrik tak mengalir. Kenapa? Sebab laluan tu terputus, dia terbuka, dia tak bersambung. Elektrik tak mengalir dalam Swiss terbuka. Okey, kalau Swiss tertutup, okey, yang garisan ni dia akan rapat kat sini. Jadi bila kita lukis, pastikan yang ni rapat ke sini. Itu menunjukkan Swiss tertutup. Kalau Swiss tertutup, elektrik mengalir ke tak? Mengalir. Kenapa mengalir? Sebab dia bersambung. Jadi arus boleh mengalir. Itu fungsi Swiss. Jadi bila awak nak lukis, kena pasti Swiss tu dalam keadaan terbuka ke tertutup? Kalau tertutup, kena boleh tertutup. Kalau terbuka, terbuka. Okay, yang keempat ialah wayar. Wayar, simbol dia satu garisan macam tu lah. Membenarkan elektrik mengalir melalui litar. Okay. Ini adalah fungsi dan simbol komponen. Okay, seterusnya perbandingan litar bersiri dan litar selari. Okay. Murid-murid, dalam elektrik ni dia ada dua jenis litar lah. Dia tak ada lebih, ada dua jenis litar. Satu litar bersiri, satu litar selari. Apa maksud litar bersiri? Litar bersiri ni dia mempunyai satu laluan untuk elektrik mengalir. Seperti yang cikgu tunjuk tadilah kan. Satu laluan sahaja. Sorry. Dulu. Okay. Tadi kita dah belajar fungsi Swiss dan simbol komponen. Sekarang kita nak belajar bagaimana melakar litar menggunakan simbol. Lakar litar menggunakan simbol. Okey, di sini cikgu berikan dua contoh. Contoh yang ni litar siri, yang ni litar selari. Okey, litar siri. Litar siri ni ada satu laluan ya. Satu laluan. Macam mana nak lukis? Okey, kita mulakan dengan simbol sekring. Seperti yang cikgu bagi tahu, simbol sekring ni panjang pendek. Ni tengok gambar ni ialah terminal positif dan negatif. Panjang, pendek. Yang kedua, mentol dia. Okey, ni simbol mentol dia. Dan lukis simbol ya. Okey, manakala yang tepi ni ialah litar selari. Dia nampak macam bertingkat-tingkat kan. Ni cara untuk lukis litar menggunakan simbol. Okey, barulah kita masuk pada slide ni. Okey, perbandingan litar bersiri dan litar selari. Litar bersiri ni dia ada satu laluan tenaga elektrik. Kalau litar selari dia ada dua atau lebih laluan untuk tenaga elektrik mengalir. Macam tadi. Ni ada satu laluan je kan. Yang ni ada dua laluan. Maksudnya dia ada lebih daripada satu. Litar selari. Nombor 2. Kalau litar siri, mentol disusun bersebelahan antara satu sama lain dalam laluan yang sama. Dia susun sebelah-sebelah dalam laluan yang sama. Kalau litar selari, dia dalam laluan yang berlainan. Okey, tengok gambar ni Okey, ni ada dua mentol kan? Dalam laluan yang sama kan? Sebelah-sebelah. Ini sebelah-sebelah tak? Tak.
Yang ni laluan lain-lain asing-asing. Itu perbezaan siri dengan selari. Yang semakin banyak mentol disambungkan, semakin malap mentol-mentol tersebut. Semua mentol berkongsi sumber elektrik. Okay. Untuk siri, lita siri, lita yang ni, kalau kita tambah mentol dia makin banyak, kita tambah lagi, kecerahan dia makin berkurang. Ulang sekali lagi, ni dalam lita siri, kalau kita tambah mentol, kita tambah 1, lepas tu kita tambah 2, tambah 3, tambah 4. Okey, kecerahan dia akan jadi berkurang. Sebab dia nak kena kongsi dengan banyak mentol. Jadi kecerahan dia makin berkurang. Tapi berbeza dengan lita selari. Lita selari, walaupun kita tambah bilangan mentol dia, kita tambah banyak mana pun, dia tidak mempengaruhi kecerahan mentol. Cikgu, tenaga elektrik yang melalui setiap laluan adalah sama. Okey, cikgu tunjuk. Okey, yang ni ialah lita selari tau. Lita selari. Okey. Yang ni, lita selari ni, kecerahan mentol dia lagi cerah daripada lita siri. Kenapa? Sebab arus elektrik dia kongsi dia laluan yang sama. Kalau sel ni, satu sel dia ada 5 volt. Jadi setiap mentol ni semuanya dapat 1.5, 1.5. Ada beza, sama. Jadi bila sama, tenaga yang dapat tu sama, jadi kecerahan pun sama. Kalau macam lita siri, dia satu sel ni ada 1.5 volt. Dia kena berkongsi. Dia perlu berkongsi sebab dia laluan yang sama, kena laluan yang sama. Jadi dia kena berkongsi. Jadi 1.5 volt tu kena bahagi 2. Sebab itulah cahaya tu makin berkurang, dia tak terang sebab dia kena berkongsi. Okey, itu perbezaan siri dengan selari dari segi kecerahan mentol. Okey, poin nombor 4. Jika salah satu terbakar, mentol yang lain tidak menyala, itu siri. Yang keempat, jika mentol terbakar, mentol yang lain masih menyala, itu selari. Sini Kalau lita siri ni, kalau lampu ni, kalau mentol ni, yang depan ni terbakar. Yang kedua pun tak menyala juga. Dia bukanlah jadi terbakar, satu terbakar, yang lain pun terbakar. Tak. Yang ni terbakar, bila terbakar dia tak hidup lah kan. Elektrik tak boleh mengalir melalui dia kan. Yang ni pun bukan tak menyala disebabkan dia tak dapat arus. Tak menyala sebab dia rosak juga, tak. Sebab bila satu rosak, yang lain tu tak dapat menyala sebab dia laluan yang sama. Bila yang ni rosak, putus laluan. Jadi arus elektrik boleh mengalir kat sini, jadi tak sampailah dekat mentol yang nombor 2 ni. Sebab itulah bila satu rosak, yang lain tak menyala. Itu lita siri. Tapi berbeza dengan lita selari. Lita selari contoh cikgu tunjuk. Tahulah mentol yang atas ni rosak. Yang bawah ni menyala ke tak? Dia menyala lah sebab dia minit lain, dia laluan lain. Jadi yang ni rosak, dia je dah rosak. Yang ni boleh menyala sebab masih lagi ada laluan lain untuk mengalir sampai ke mentol ini untuk menyala. Okay, faham Okay, jadi itulah bestnya lita selari. Walaupun yang tu rosak, yang lain dia menyala. Lita selari ni kalau satu rosak, semua tak menyala. Okay. Nombor 6, lebih senang dipasang. Betul. Lita siri ni senang nak pasang sebab satu laluan sahaja. Tengok, satu laluan je. Lita siri ni susah nak pasang sebab dia bertingkat-tingkat, dia banyak, laluan banyak, wayar yang nak kena guna, wayar penyambung yang nak kena guna. Okey, susah dipasang. Tapi nombor 7 ni. 7 ni lita siri, sumber elektrik lambat habis. Kenapa lambat habis? Sebab berkongsi 1.5 volt, dia berkongsi 2. So guna sikit-sikit, yang ni sikit, yang ni sikit. Lambatlah habis. Kalau lita selari, sumber elektrik dia cepat habis. Maksudnya sel kering dia ni cepat habis. Kenapa cepat habis? Sebabnya kalau yang ni 1.5, yang ni pun 1.5. Kalau yang ni 3, yang ni pun dapat 3 volt. Maksudnya penggunaan tu banyak. Jadi sumber elektrik cepat habis. Okey, sampai situ sahaja untuk penerangan kali ini.